What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Gila guys, One Piece chapter 1111 kali ini memang kita bakal melihat sambungan dari tindakan dari setiap Gorosei, which is Saint Garcia Satan the Gyuki, Saint Marcus Mas the Itsumade, Saint Topman War Curie the Hoki, Saint Ethan Baron Vinasujuro the Bakotsu, dan Saint Shepherd Jupiter the Sandworm yang telah menunjukkan form sebenar mereka masing-masing dalam yokainya, atau lebih tepatnya kita katakan setan lah Tapi apa-apa pun, untuk chapter ini hanya akan lebih memfokuskan pertarungan di antara Our Bakasencho Monkey D. Luffy bersama Dory dan Rogi menentang Saint Garcia Satan, Saint Jupiter, dan ternyata ada seorang lagi Gorosei yang masuk urusan menghentikan nikah ini. Dan nak tahu apa jawapan yang itu? Yang tu korang kena tonton video ni sampai habis. Sebelum tu, bagi korang yang tak nak kena spoiler, korang boleh skip dulu video ini kerana video ni memang terang-terang akan menceritakan segala-galanya kepada korang. Ingat, aku dah bagi tahu, tapi jika korang masih nak tonton video ni sehingga habis, korang memang awesome guys kerana sudi support aku dan aku sangat menghargainya. Seterusnya, info berkenaan The Ancient Robot pun akan kita tahu dalam chapter kali ini, sebab dah lama dah kita tunggu tindakan dari robot ini kan. Jadi alhamdulillah dalam chapter ni kita dapat. Jadi aku pun tak sabar nak menceritakan apa yang terkandung dalam spoiler chapter ini. So tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada Pupis kerana telah mempostingkan spoiler ini di akaun Twitternya, atau sekarang dikenali sebagai X Application. Spoiler yang pertama, kita akan melihat salah seorang Gorosei cuba memaksa dirinya untuk masuk ke level phase, dan kita boleh katakan yang Gorosei ini adalah Saint Marcus Mas the Itsumade kerana hanya dia sahaja yang cuba untuk menembusi pertahanan level phase sebelum ini, dan hanya dia juga yang ditunjukkan mempunyai kemampuan untuk terobang. Jadi kita boleh confirmkan ini semestinya angkara Saint Marcus Mas. Kemudian spoiler yang kedua mengatakan pertarungan antara Rob Lucci the Oyin menentang Roronoa the Shimotsuki Zoro akhirnya telah berakhir, dan ini memang seperti apa yang kita jangkakan, di mana setelah Zoro diboost oleh Sanji, sekaligus Zoro menjadi semakin kuat dan mudah untuk menghadapi Lucci. Tapi berita yang tak syoknya, ternyata walaupun Lucci telah menerima serangan Three Sword Style itu dari Zoro, tapi terlihat dia masih mampu berdiri guys. Itu yang pelik tu. Cuma mungkin pertarungan ini sudah tidak akan berlangsung lagi kerana sepatutnya Lucci sedar yang Zoro bukanlah lawan sepadan yang dia boleh cabar. Kemudian adegan akan beralih scene yang sangat diinginkan oleh kita semua, di mana kita akan ditunjukkan adegan pertarungan antara Our Monkey D. Luffy the Bakasencho si gila menentang Gorosei, dan pertarungan mereka berlaku secara berterusan dan tiada hentinya. Lalu Brogy dan Dory ada menanyakan pada Luffy tentang nikah, tapi Luffy macam biasalah, otak lembu, otak udang dia tu tak boleh pakai. Jadi dia pun masih tak tahu apa yang mereka ni duk bincangkan. Lah Luffy. Hari tu Bonnie pun dah tanya dah, masih tak tahu. Sekarang Giant pula yang tanya, pun masih tak sadar diri lagi. Tak habis duk shock dengan gaya enjoynya tu kan. Dan seterusnya kita akan melihat satu lagi Gorosei, which is selain daripada Saint Garcia Satan dan Saint Shepherd Jupiter, ternyata Saint Topman War Curie juga masuk campur untuk menentang nikah, dan terlihat dia telah melancarkan satu gelombang haki yang cukup besar, dan keadaan itu telah mengelirukan Luffy. Tapi kita dapat melihat keadaan Luffy pada ketika itu berada dalam keadaan yang sangat lucu. Namun setelah itu Brogy dan Dory cuba untuk menghalang serangan Gorosei ini, dan tidak hanya itu, Our Nika juga telah mencipta satu lagi serangan baru yang terlihat seperti kayu baseball, dan kerana itu Luffy telah mengarahkan kepada Gorosei untuk memukul setiap Gorosei di situ.
kerana itu terlihat setiap Gorosei di situ sedang melarikan diri dari kayu baseball Luffy tu. Gila lah Luffy. Ingat dah ada banyak Gorosei ni, Nika akan semakin sukar. Last dia jadikan medan pertempuran sukan permainan untuk dia pula kan. Sebelum ni Luffy dah buka kedai mamak Otichanai dengan mempermainkan Kizaru dan juga Saturn tu kan. Sekarang Luffy adakan persembahan sukan baseball pula dah. Kemudian spoiler seterusnya, kita akan melihat beberapa kru Mugiwara sedang melarikan diri ke arah kapal Giant Pirate untuk segera keluar dari Egghead Island ini. Dan di bahagian yang lain terlihat beberapa anggota Marine cuba menenangkan Admiral Kizaru, Cikgu Shinchan ini, dan mereka juga memberitahu Marine-Marine yang lain untuk biarkan Kizaru rehat terlebih dahulu. Yang ni seorang lagi. Dah lah Admiral, sekarang maruah pun dah tergadai. Itulah, hari tu ada peluang nak belot world government, tak nak belot. Kan sekarang dah jadi macam ni kan. Dan di akhir chapter kita akan melihat The Ancient Giant yang telah sedarkan diri dan bangun sepenuhnya. Dan perkataan pertama yang keluar dari robot ini adalah I am sorry, Joy Boy. Dan tamat spoiler ringkas yang aku terima dari chapter 1111 ini. So guys, daripada sini ada beberapa fakta yang kita dapat secara unofficial. Sebab benda ni pun orang kata apa, spoiler sahaja kan. Kita belum nampak dia punya manga, dia lukisan dia macam mana dan sebagainya. Yang tadi tu kita menganggaplah yang betul Gorosei yang boleh terbang tu lah yang menyerang Leatherface kan. Sebab sebelum-sebelum ni dia ada membuat cubaan. Jadi adakah perisai yang ada dekat Leatherface itu mampu untuk menahan serangan-serangan yang dibuat oleh Gorosei tersebut? Jadi mungkin jugalah Gorosei itu memiliki kemampuan untuk berregenerasi sama seperti Saturn lah kan. Sebab mungkin lepas menyerang tu, kalau dia serang dengan tubuh dia dengan cara merempuh, maka sedikit sebanyak tubuh dia akan dapat damage lah kan. Macam mana sebelum ini Bonnie yang dilempar ke macam mana sebelum ni kan, yang terkena dengan barrier tu, lepas tu disambut oleh Sentomaru, dan Bonnie pun dia macam ada cedera sikit lah. Tapi mungkin disebabkan Gorosei tu ataupun Gorosei kesemuanya, kelima-lima ni ada kemampuan regenerasi, jadi tak ada masalah kalau dia membuat cubaan berkali-kali untuk merempuh Leatherface tersebut. Sebab kalau setiap kali dia tercedera, maka badan dia akan berregenerasi semula seolah-olah tak ada apa-apa damage yang dia terima. Jadi kalau kita tanya balik soal adakah dia mampu untuk menghancurkan Leatherface tu punya barrier, in my personal thought, aku rasa barrier tu dia akan musnah jugalah. Sebab apa? Ialah ini Gorosei kot, kita boleh katakan macam gitulah. Sebab diorang ni berkemungkinan, kalau tadi pun kita dah terima satu maklumat bahawa ada Gorosei ni mengeluarkan haki pada orang kata skala yang besar, jadi mungkin kekentalan tubuh badan diorang dan juga daya serangan diorang juga is on another level, di level yang lain. So mungkin perisai Leatherface tu tidak akan dapat bertahan lama, hanya cukup untuk memberi ruang dan masa kepada Mugiwara crew ni untuk evacuate daripada tempat situlah. Seterusnya pertarungan 3 lawan 1 ataupun 3 lawan 3 lah kita boleh katakan, termasuk Dory, Brogy, Luffy menentang Gorosei yang 3 tu kan, si babi tu, si cacing dan juga si labah-labah ni, 3 lawan 3. Tapi in my thought, aku tak rasa lah yang Dory dengan Brogy ni, ini personal thought lah kan, personal thought sebelum kita menonton atau menengok manganya nanti ataupun chapter-chapter yang akan datang, aku tak rasa Dory dan Brogy ni mampu untuk bersaing dengan ketiga-tiga Gorosei ni. Sebab apa? Sebelum-sebelum ni kita dah boleh tengok pun dekat Dressrosa, dekat Colosseum yang mana diorang bertanding untuk merebut Merah-Merah Nomi tu, kita boleh tengok kemampuan Hajirudin tu macam mana kan. Tapi itulah, Hajirudin tu pun diletupkan oleh Luffy juga kan. Jadi dia dengan satu tumbukan Luffy yang dah pun power lah kita boleh katakan pada ketika itu, dengan one shot sahaja Hajirudin telah tertewas. Jadi adakah Giant ni, Dory dengan Brogy ni, sebab kita apa, macam Hajirudin tu ialah dia kita boleh katakan pirate giant yang kita boleh tempatkan dia pada tahap yang prima, yang prime lah kan, berbanding Dory dan Brogy. Sebab Dory dengan Brogy ni boleh kita katakan sebagai giant pirate yang agak berusia, yang agak tua sikit berbanding dengan Hajirudin. Jadi adakah
adakah dua Dory dengan Brogy ni mampu untuk compete dengan 3 Gorosei yang akan diorang tempuhi ataupun yang akan diorang tentangi ini. Jadi in my thought, at the end of the day, mungkin Dory dengan Brogy awalnya mampu untuk memberikan satu fatal punya serangan kepada salah satu ataupun 2 orang ataupun 2 ekor daripada Gorosei ni, tapi still aku rasa Gorosei ni kemudiannya mampu untuk beregenerasi dan mungkin dia akan beri satu serangan yang meninggalkan impak ataupun damage yang cukup kuat untuk membiarkan akhirnya kedua-dua giants ni, co-pirate giants ni akan terlentang dan tak mampu untuk bangunkan diri lagi. Setelah itu dia membuatkan situasi 3 lawan 1, hanya Luffy saja yang perlu menentang 3 Gorosei ni. Itu aku punya my personal thought lah. Tapi nak katakan harapan aku untuk pertarungan 3 lawan 3 ni, itulah aku rasa berakhir dengan akhirnya Luffy juga yang terpaksa untuk menghadapi ketiga-tiga Gorosei ni. Jadi dekat situ kita boleh tengok lah, macam sebelum-sebelum ni kalau kita nak katakan mungkin Luffy akan dapat backup daripada Zoro ataupun Jinbei ataupun Sanji, sebab kita boleh tengok Sanji sendiri pun dia ada musuh yang perlu dia atasi lah, which is the Tsunade tu kan, yang Gorosei boleh terbang tu kan. Mungkin dia akan bertarung, dia dengan nakama-nakama dia, kru-kru Mugiwara yang lain akan menentang si Tsunade tu. Manakala Zoro pula mungkin dia akan lawan dengan Vinasujuro tu lah, sebab dia sama-sama swordsman kan, sword fighter kan. Tapi itulah, si Lucci tu pun punya tak totally out lagi daripada match up ni, daripada peperangan ni. Lucci masih lagi mampu untuk berdiri. So kita boleh katakan lah sebab apa Lucci ni boleh bangkit, sebab dia telah pun awaken dia punya Devil Fruit, yang mana normal Zoan ni kalau dia dah awaken, dia punya recovery tu akan berlaku dengan cepat, seperti mana yang dikatakan oleh Crocodile kepada Jailer Beast ketika dia menyifatkan awaken form untuk Jailer Beast ketika di impel down. Jadi begitu jugalah dengan Rob Lucci ni kan. So kat situ akan jadi satu masalah juga buat Zoro sebenarnya. Sama ada 2 lawan 1, Zoro masih bermasalah. 1 lawan 1 pun pada aku Zoro juga masih bermasalah. Sebab apa? Kita tahu yang Gorosei ni sebelum-sebelum ni kita ingat diorang ni bukan fighter, hanyalah 5 menteri yang menjaga world government, tapi ternyata diorang ni juga ada kemampuan dari segi pertarungan, dari segi duel. Jadi mungkin diorang ni ada advantage yang besar dari segi strengthnya, dari segi durability-nya, stamina-nya, haki-nya dan sebagainya lah. So itulah pada pandangan aku, Zoro akan bermasalah jika dia berseorangan diri dalam mengekang kemarahan ataupun serangan daripada Vinasujuro. Dan in my personal thought, Zoro perlu ada orang yang membantu dia dalam menentang Vinasujuro. Seterusnya berkenaan dengan The Ancient Robot yang akhirnya telah berdiri, boleh dikatakan berdirilah, telah bangun semula. Macam sebelum ni kita boleh ataupun kita mendapat maklumat bahawa dia telah pun celik setelah mendengar The Drum of Liberation. Jadi mungkin lepas ini dia dah pun fully recovery daripada tidurnya yang panjang sebelum ini setelah mendengar The Drum of Liberation. Jadi kalau kita tengok daripada sini, of course dia akan memilih, dia akan favor kepada Luffy punya side lah. Jadi kita tak tahu apa impak yang bakal diberikan oleh The Ancient Robot ini, ataupun apakah sumbangan dia untuk the war at Egghead ini. Cumanya pada aku it must be major. Dia akan memberi satu sumbangan yang besar juga. Selepas kita boleh tengok ada giant dekat sini, ada pula ancient giant robot dekat dalam Egghead ni. Sudah pasti ancient giant robot ni akan memberi satu sumbangan yang besar juga dekat dalam Egghead Island ni. Sebab sebelum ni kita boleh nampak dah macam mana peperangan yang berlaku apabila ada keterlibatan sosok giant dekat dalam salah satu peperangan tu kan. Contohnya peperangan di Marineford, peperangan di Wano, dan sekarang peperangan di Egghead. Masa peperangan di Marineford kita ada giant versus the ancient giant Ors tu, Little Ors Junior tu kan. Macam mana dampak ataupun impak yang dia berikan, sumbangan yang dia berikan dalam peperangan di Marineford tu. Walaupun dia tak ada lah banyak sangat contribution dia, tapi dia memberikan a very huge contribution kepada Whitebeard punya pirate apabila dia menjadi bridge untuk menghubungkan pirate Whitebeard ni untuk
masuk ke dalam plaza tu kan macam mana. Lepas tu masa dekat Wano pun kita boleh tengok the numbers, the giant yang ada dekat dalam Onigashima tu kan. Walaupun ialah tak berapa kritikal sangat sumbangan dia, tapi dengan adanya giant ni dia memberikan orang kata wow factor tau dekat dalam satu peperangan tu. Cumanya ialah macam the numbers ni, number berapa pun diorang ni tak adalah memberi sumbangan yang hebat, tapi cukup untuk membuat kita teruja. Jadi sekarang kita nak tahu pula apa sumbangan giant yang ada dekat Egghead ini kepada pasukan kru Mugiwara, dan apa masalah yang bakal diorang timbulkan kepada opponent diorang, kepada musuh diorang, which is the world government. Sama-samalah kita nantikan macam mana chapter 1111 ini akan memberi impak kepada siri One Piece ini seterusnya. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Dan berita tak seronoknya adalah minggu depan guys. Minggu depan geng, break. Tapi bukan setakat seminggu. Kali ni Oda break 3 minggu terus. Alamak. Jadi nampaknya korang kenalah layan aku berteori, analisis dan konten-konten lain terlebih dahulu. So what do you think guys untuk chapter kali ni? And gang, before I end, sedikit renungan. Bila sudah sampai masa kita dah rasa sangat-sangat lemah dan dah tak mampu untuk buat apa-apa pun, segala semangat sudah menjunam, segala keringat sudah mengering, tapi ingatlah, semua yang berjaya dalam dunia adalah manusia yang sifatnya sama juga macam kita. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada 2 telinga, ada 2 mata. Tapi kenapa diorang boleh, tapi kenapa tidak kita? Jangan fikirkan sekarang. Bangun dek, bangun dan berlari. Kejar apa yang kita impi. Buat tanpa tapi, segera tanpa nanti, lakukan tanpa henti. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi